Ada seorang pemuda kampung ni, nama dia Zargus. Entahlah kenapa nama dia Zargus. Dia ni seorang pemotong getah lah kerja kampung. So dia balik lepas motong. Lepas tu dia nampak satu buku. Dia heran. Buku apa tu? Nampak macam buku teks sekolah Tamil je. Zargus pun pergi menyiasat. Ya, ke tu buku tu. Dia cek-cek kata, bukan. Ni macam kitab kan. Lepas tu dia tengok, betul lah ni kitab ilmu hikmat. Tapi Zargus tak percayalah betul ke tu. Zargus berterusan membelek buku tu. Lepas tu dia jumpa satu part yang untuk menggaibkan diri, baca ayat ni 7 kali. Nak bagi abang jelma balik, baca ayat tu 8 kali. Jadi ya Zargus dia berfikiran kata, benda ni simple ni, mudah ni nak jadi ilmu gaib ni kan. Zargus pun membawalah buku tu balik dan dalam perjalanan dia mulalah berangan-angan tinggi nak jadi gaib dan sebagainya. Awal bini aku main BCD lagu masa-masa mana ni? Cara ni kerja rumah dia dah settle ni. Assalamualaikum. Awal ni pasang lagu ni, sonok pelik no. Waalaikumsalam. Siapa yang seronok tak? Duk dengar duk bersiu di luar tadi ni. Ada apa-apa ke? Tak ada apa. Semua ada kontrol. Nasi masak lah kau lapang ni. Ada, masak siap dah. Pasal tu kami pasang lagu. Mak kerja semua settle. Pasangan Zargus dan Mrs. Zargus yang bahagia itu menikmatilah santapan tengah hari mereka yang sederhana selaku orang kampung. Walau bagaimanapun, Zargus ni, dalam kepala dia tu, dia masih lagi duk terbayang-bayang, terfikir-fikirkan dengan buku 1001 hikmat tadi. Dia nak try juga yang baca 7 kali dengan baca 8 kali. Habis saja dia makan nasi dengan Mrs. Zargus, dia masuk dalam bilik. Dia cuba nak amaikan ayat yang 7 dan ayat yang 8 itu. Dengan penuh iltizam, Zargus pun mencubalah. Dia pun bacalah pompreang. Dia tunggu. Tak ada jadi apa-apa. Tak ada kayak apa pun. Tak jadilah ni. Ya ke ni buku ni? Begitulah gambaran Zargus yang temper. Zargus beranggapan bahawa kerjanya hanya sia-sia. Jadi dia merasakan baik dia pergi minum kopi O dengan makan cekodok. Lagi best dia kata. Zargus pergi mendapatkan Mrs. Zargus. Dan dia mintalah kopi O dengan cekodok. Cekodok pagi tadi pun dia minta. Mrs. Zargus pun dengan senang hati, dengan rasa kasih, menyiapkan juadah yang Zargus minta. Setelah selesai kopi dibuat, Mrs. Zargus pun bawalah kopi tu ke tengah rumah. Tapi dia heran. Mana pergi laki dia? Kopi dia bawa. Yang pula Zargus pula, dia berasa macam dipermain-mainkan. Dia tanya, aku tak ada di sini ni. Yang bini dia pun kata, abang duk tak mana? Tak nampak pun dengar suara je. Sebenarnya, pada masa tu, Mrs. Zargus dah tak nampak dah. Zargus buat mana? Zargus pun heran pasal apa bini dia tak nampak. Abang jangan main-main abang. Kami memang tak nampak abang ni. Abang menjawab mana? Zargus pula temper lah. Aku duk ada sini, dia kata. Pasal apa? Kata aku menyorok. Aku duk ada sini. Abang tak nampak ni. Abang duk mana? Kami dengar suara je ni. Oh, gacah macam ni. Dalam keadaan kelang kabut dan celaru tu, Zargus pun terfikir, betul ke bini dia tu tak nampak dia kan? Tapi dia ada satu akal, dia nak pergi test bini dia. Dia nak pergi depan bini dia. Mrs. Zargus terus kelang kabut. Dia masih duk tanya, abang duk mana abang? Duk dengar suara je. Yang Zargus pula kata dalam hati, kelia dah dia tak nampak aku. Jadi benda ni menjadi. Aku memang gaib, dia tak nampak. Zargus yang dah tengah seronok dia ada gaib. Dia kata tak apalah bebeh. Abang tak jadi minum lah. Bebeh saja minum no. Dia kata dia dah lain macam lah. Dah syok. Zargus dia tak jadi minum kopi. Bila dia tak jadi minum kopi, dia duk plan nak mengayap di kampung. Nak test lagi keampuhan ilmu hilang dia. So ilmu halimunan tu dia cubalah.
So tempat yang pertama sekali dia nak pi ialah dia nak pi mengendap. Itu masalah dia bila dah ada ilmu ni salah guna. Jadi jemuan. Dia nak mengendap Rosemary, bujang anak 8. Dia punya jahat lah Zargus ni. Dia duduk sengak atas penyuruh beli ayak tu kan. Duduk sengak atas penyuruh beli ayak tu. Lepas tu dia tengok kawan tu mandi. Bagus sungguh dia tengok wayang. Zargus sekarang ni memang punca. Lepas Zargus puas mengendak Rosemary mandi, dia plan nak pergi tempat lain lah. Sebab dia pun kata, bukan main best lah kalau jadi raib macam ni. Tapi dalam dia duduk merayau-merayau kat kampung tu, dia terdengar macam ada bunyi orang duduk bertengkar. Kau jangan jadi pengkhianat, Hamid. Orang kampung semua nak satu. Nak satu bersatu lah. Aku boleh apa? Tapi dia pergi tengok dari jauh kan. Siapa duduk bertengkar tu? Yang sonok tu, lama dia duduk parti dalam 2-3 minit. Dia pun ni kerja bertengkar. Tapi tak bertunggu pun. Dia mula marah. Zargus pun dia ngungam lah dalam hati. Dia kata kalau tengok dalam kotak dialog tu kan, alah, kalau setakat gaduh mulut je baik tak payah gaduh. Kalau nak gaduh bertumbuk terus lah, lagi bagus dia kata. Lepas tu dia merapat kat mereka tu. Mereka tu tak nampak kan. Disebab lama sangat dia duduk tengok drama dia duduk bertengkar ni, dia pi merapat tadi. Dia macam saya kata tadi, dia merapat kat dua orang tu. Dia pelagar kepala kedekang. Pelagar kepala. Bergaduh sungguh lah. Berantam baiknya. Dia suka. Setelah berjaya dia buat dua orang gaduh tak pasal-pasal je, dia pun terus belah di situ. Lepas tu dia pun berjalan tu, dia dah jadi macam apa dia nak buat kan. Dia nak pergi mana pula kan. So dia main akal yang dia makin tak senonoh lah akal dia dah jemuan. Dia nak pergi curi duit pula. Dia nak merompak orang kampung. Tapi dia trigger juga kan. Dia nak pergi curi duit siapa kan. Kampung dia pun berdiri getah. Kampung tu pun tak tahu mana pun manusia yang duduk dalam kampung tu. So dia punya target utama mana lagi? Rumah ketua kampung lah. So dia pergi lah sana. Semasa Zargus sampai di rumah ketua kampung, dia tengok ketua kampung tu tengah baca surat khabar sambil duduk tengok TV, warta berita. Zargus dengan selamba lah mencuri duit ketua kampung. Dia berasa macam ambil duit sendiri sebab tak ada siapa nak larang kan. Selesai saja dia kelepek duit ketua kampung, dia pun balik ke rumah dan menjelma menjadi seperti biasa. Puas hati aku hari ni. Macam-macam aku buat. Keseronokan Zargus dikesan oleh Mrs. Zargus. Dia pun tanya apa yang dia puas hati tu. Tapi Zargus seperti biasa, tak ada apa-apa yang berlaku. Esoknya pula, Mrs. Zargus heran sebab Zargus tak seperti hari-hari sebelum ni. Dia nampak tak berusaha pun nak pergi menoreh, nak pergi memotong. Tapi nampak dia sedang pasang badan dan sedang duk menyemat diri dia. Jadi bini dia pun tanya, Mrs. Zargus tanya, abang tak pergi pejabat ke hari ni abang? Hari ni aku tak menoreh. Hari ni aku segan. Sebab aku ada benda lain nak kena buat di luar tu. Zargus menjawab balik kepada Mrs. Zargus. Mrs. Zargus dia meluat, malas nak layan. Dia pergi basuh baju lah. Dengan keadaan Mrs. Zargus yang pergi basuh baju tu, Zargus pun membacalah ayat 7 yang mula untuk menghilangkan diri. Hilang. Jadi jangan ditanyalah Zargus buat apa. Perkara yang pertama dia buat pada hari tu, kena tengok part 2. Apa yang Zargus buat. Muzik ni cukup dah menggambarkan. Saya tak mau cerita. Saat lagi saya nak skip part yang lain.
setelah puas dia menjalankan aktiviti tu, Zargus pun keluarlah berjalan-jalan di kampung. Dia tu jumpa ada beberapa tunggui kayu dan dia duduklah di situ. Dia letaklah kaki dia di atas satu tunggui kayu yang ada di sebelah kiri dia. Tiba-tiba, aduh, alangkah suinya nasib Zargus. Kaki dia dikapak orang. Orang tu ialah drum major Saidin Bahrum. Saidin Bahrum ni sebenarnya dia ada masalah pendengaran yang teruk. Drum major Saidin Bahrum angkat lagi kapak. Oi, Zargus lagi lah, cuk. Aduh, sudah. Hang dah kapak kaki aku tadi. Sudahlah. Disebabkan drum major Saidin Bahrum memang ada masalah pendengaran yang teruk ataupun pekak lah. Dia tak dengar apa pun jeritan yang Zargus cakap tu, suruh berhenti, jangan kapak lagi, apa semua, jangan cederakan dia lagi. Tahulah apa yang berlaku kan, apa yang jadi lepas tu. Punggah. Dalam masa Zargus tengah kelupuk kesakitan tu pula, tangan dia pula kena kapak. Oh, tak nampak ke aku ni, weh. Dulu. Nayalah aku hari ni. Zargus baru teringat, dia tu dalam keadaan ghaib. Jadi, drum major Saidin Bahrum tak nampak dia. Masalah dia nak jelmakan balik diri dia. Dia tak hafal pun ayat 8 tu. Dia nak kena balik rumah. Kacau. Dalam keadaan yang sangat kritikal, yang sangat kesakitan, Zargus pun mau tak mau, dia terpaksalah merangkak dengan kaki dia yang dah terpotong, tangan dia yang dah terpotong, balik ke rumah. Sampai di rumah, dia minta kat Mr. Zargus, biar ambil cepat kitab belakang tu. Mr. Zargus macam biasalah tak nampak lelaki dia. Jadi pula suara ada, orang tak ada. Hampir ambil lekah lah, aku sakit ni. Mr. Zargus pun tak melengahkan masalah. Dia kata dia pergi ambil. Pada masa dia duduk kelang kabut nak pergi belakang ambil buku kitab tu, dia terpijak. Zargus punya mengamuk. Zargus pun cepat-cepatlah buka kitab tu. Dan dia bacalah ayat 8 untuk menjelma kembali. Pai poprai. Menjelmalah dia. Punyalah terkejut Mr. Zargus bila tengok Zargus menjelma depan dia. Dia pun terus merespon. Magic benar abiang ni. Tahu-tahu ada pula no. Zargus yang dalam ketakutan, trauma dan sakit tu membebe-bebe dia hingga dia meletak kat bini dia. Jangan tolong apa yang patut ni. Aku dah tangan ke kaki hilang sebelah ni. Sebagai isteri yang kasih dan setia kepada suami, Mr. Zargus pun membuatlah bandage membalut setakat mana yang dia tahu. Sebab dulu pun dia ada masuk satu ambulans sabit merah masa sekolah menengah. So dia balutlah. Sejak itu cacatlah paras rupa Zargus. Begitulah akibatnya, tangan dan kaki yang sepatutnya digunakan untuk berbuat amal ibadat telah digunakan untuk benda-benda maksiat. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Sebagai pengakhir cerita, Zargus betul-betul menyesal. Dia pun merasakan dirinya tidak handsome lagi. Namun, dialog terakhir dari Mr. Zargus tetap menyayat hati. Kalau tak cacat pun, abang dah memang tak handsome dari dulu lagi. Demikian kisah Zargus Holoman Tersakiti. Sampai jumpa lagi di masa lain.